Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Puan Rosita binti Slamet. Akses ke air bersih merupakan keperluan asas atau keperluan hidup manusia. Persaingan untuk mendapatkan bekalan air bersih, baik untuk minum, memasak, mandi dan menampung kehidupan semakin meningkat secara mendadak setiap tahun. Di Malaysia, sumber air mentah yang paling banyak didapati adalah melalui sungai. Terdapat total 180 sungai di mana 150 daripadanya adalah sistem sungai utama, sementara 97% bekalan air Malaysia berasal dari sungai-sungai. Menurut Jabatan Alam Sekitar, dalam laporan kualiti alam sekitar 2009 menunjukkan 46% dari jumlah sungai di Malaysia tercemar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebolehcapaian ke air bersih akan lebih mencabar sekiranya pencemaran terus berlaku. Menurut New Straits Times, pada Februari tahun 2014, sebidang air hitam seukuran padang bola telah terlihat di pantai Feringgi. Air hitam yang terbentang sejauh kira-kira 100 meter dari sungai Feringgi dipercayai menjadi punca pencemaran. Injak kawalan yang dilonggarkan dari loji rawatan kumbahan berdekatan adalah punca influent hitam dilepaskan ke sungai kemudian mengalir keluar ke laut. Kemungkinan influent hitam adalah bakteria yang disebut Escherichia coli ataupun E. coli. Kedua-dua fecal coliform dan bacaan E. coli di sungai berada pada 16,000 CFU per 100 ml. Berikut merupakan gambar-gambar sungai di Sungai Batu Feringgi. Yang kita nampak, sungai terlihat keruh dan nampak seperti tidak bersih kerana terdapat pencemaran dalam sungai. Kami telah membuat beberapa kaedah untuk menganalisis keadaan sungai tersebut. 3 kaedah yang kami gunakan iaitu dengan pengambilan sampel, analisis makmal dan juga hasil. Pengambilan sampel. Sampel diambil 10 cm di bawah permukaan dari tepi menggunakan sistem teleskopik pensampel atau politelina di lokasi yang telah ditentukan. Sampel dikumpulkan dari 3 lokasi yang telah ditentukan termasuk hulu, lokasi A, aliran tengah, lokasi B dan hilir, lokasi C di Sungai Batu Feringgi. Pengukuran in situ. Parameter in situ termasuk pH, suhu dan oksigen terlarut dilakukan di lokasi. Suhu dan pH diukur dengan menggunakan prob meter mudah alih dan penguji oksigen terlarut mudah alih digunakan di laman web ini. Pengukuran ex situ. Semua penyediaan sampel dan pengawetan yang dilakukan mengikuti prosedur standard yang disediakan oleh Kaedah Persatuan Kesihatan Awam Amerika APHA dan Kaedah Agensi Perlindungan Alam Sekitar Amerika Syarikat USEPA. Ini adalah hasil analisis makmal direkodkan dalam Indeks Kualiti Air WQI, di mana lokasi A WQI ialah 84.12, lokasi B ialah 85 dan lokasi C ialah 79.73. Berdasarkan keputusan WQI, julat keputusan WQI di lokasi C sedikit tercemar, manakala di lokasi A dan B dianggap bersih kerana hasil WQI dalam julat 81 hingga 100. Walau bagaimanapun, purata jumlah WQI terkumpul ialah 82.95 di mana ianya dianggap bersih. Selain itu, kepekatan E. coli yang diperoleh dari lokasi A, B dan C adalah 800 CFU per 100 ml, 640 CFU per 100 ml, 920 CFU per 100 ml. Seperti yang dapat dilihat dari penemuan tersebut, kualiti air di 3 lokasi yang diuji, A, B dan C di sepanjang Sungai Batu Feringgi merosot, dan ini menunjukkan bahawa tahap pencemaran meningkat dengan ketara. Walaupun pada kenyataannya WQI keseluruhan sungai adalah dianggap bersih menurut klasifikasi Indeks Kualiti Air DOE berdasarkan Indeks Kualiti Air.
WQI keseluruhan yang ditentukan adalah 82.95. Oleh itu, Sungai Batu Ferringhi diklasifikasikan sebagai kelas 2, bersih tapi masih perlu dirawat. Mengenai tahap TSS, iaitu Total Suspended Solid, lokasi A, B dan C diklasifikasikan sebagai kelas 1 di bawah klasifikasi Indeks Kualiti Air Jabatan Alam Sekitar sejak kepekatan TSS kurang daripada 25 mg per liter. Sekian, terima kasih.